Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini saya ada satu perbincangan yang mungkin kontroversi atau yang mungkin anda suka nak dengar. Saya tak tahu. Iaitu, adakah Pro2 Ativa akan membunuh Myvi dan Arus? Ini satu yang saya rasa yang relevan sekarang ni. Jadi di Malaysia, raja di jalan raya di Malaysia ialah Pro2 Myvi lah kan. Populariti model ni menyebabkan ianya disayangi oleh mereka yang kenal hati budinya dan dibenci oleh mereka yang dengki dengan kejayaannya. Ini perkara biasalah. Setiap yang berjaya pasti ada yang mendengkinya. Setelah sekian lama Myvi ini bertarung hebat di Malaysia untuk mengekalkan kedudukannya sebagai raja jalan raya, datanglah pelbagai pesaing. Dan bagaimana sekalipun Myvi tidak gentar dan terus mengasak semua yang mencabar. Sebagai ibu dan ayah, Pro2 sebelum ini sangat banggalah dengan anak Myvi mereka ni. Dan kerap ia diberikan segala permainan terbaru dan pelbagai kelebihan. ASA ke, 6 airbag ke, selalunya yang dapat dulu ialah Myvi lah. Mungkin untuk memastikan dia terus kuat bagai Johan, walaupun tak minum Milo, walaupun dituduh tin Milo. Darah pahlawan Eco 0W20 yang mengalir dalam enjin blok 1NR dan 2NR-VE pantang mengundur di depan musuh. Dan setelah hampir 15 tahun, namanya harum di pesada jalan raya Malaysia. Sekali lagi, Myvi kali ini terpaksa berentak dengan musuh baru. Musuh luar ni senang. Selalunya kita senang nak kenal dan lebih mudah ditangani kerana mereka jelas musuh. Tetapi kalau kawan atau keluarga yang berpaling tadah, hati kita akan tidak tenteram dan berbolak-balik. Sukar untuk kita terus berlawan. Tetapi lawan kena tetap lawan. Jadi dalam kita sibuk dan seronok menanti kelahiran Ativa, kita lupa Myvi generasi ketiga akan menyambut ulang tahun ketiga tahun ini. Sudah tiba masa untuk dikemas kini. Ada yang berkata tarikh majlis ulang tahun Myvi ni mungkin rapat dengan kelahiran Ativa yang semakin syarat dikandung. Maksudnya launch untuk facelift Myvi mungkin dekat sangatlah masa dia dengan launching untuk Ativa. Tapi adakah usaha kemas kini Myvi ini sesuatu yang sia-sia? Adakah spesifikasi dan harga Ativa terlalu mengujakan sehingga model popular Raja Jalan Raya bakal diganti dengan Raja Jalan Raya yang baru? Adakah Ativa dan segala kelebihan yang diberikan kepadanya adalah anak kesayangan baru dari serendah? Adakah Myvi bakal terlantar diserang demam panas SUV yang semakin memuncak di Malaysia? Adakah Myvi akan berhadapan dengan anak baru kesayangan Pro2? Adakah adik bungsu ni akan jadi favourite mereka? Mungkin ramai dari anda bertanya kenapa Myvi pula nak jadi kena bunuh, padahal harga Arus lah yang lebih bersaing bersaing terus dengan Ativa. Arus lebih kurang 68 sampai 73. Ativa daripada 62 sampai 73. Pada pendapat saya, walaupun harga Arus memang overlap 100% dengan Ativa, tetapi pembeli untuk segmen ini saya rasa adalah berbeza daripada pembeli Ativa. Kenapa? Okey, ini hasil siasatan saya lah. Ini hasil saya punya fikiran saya. Mereka yang membeli Arus ni selalunya mencari kenderaan keluarga dan kerap kali mereka memang memerlukan 7 tempat duduk. Dan pilihan mereka dalam Pro2 punya range adalah antara Arus dan Alza. Kalau kat luar lagi mungkin dia cari Avanza ke, mungkin Mitsubishi Expander ke, Honda BR-V. Manakala pembeli Myvi pula, mereka ni yang mahukan sebuah kereta hatchback compact yang agak premium sebenarnya. Dan mereka mencari ciri-ciri keselesaan dan keselamatan terkini. Mereka tak semestinya membeli kereta ini atas dasar harga semata-mata. Ini penting. Saya membuat kesimpulan ini berdasarkan bilangan jualan tawanan ataupun conquest sales yang berjaya dicatat oleh Pro2 untuk model Myvi. Masa awal-awal tu, kalau tak silap saya, dia punya conquest sales 60%, 70% macam tu lah. Tinggi lah kiranya conquest sales. Conquest sales maksudnya mereka dapat pembeli yang bukan sebelum ini daripada pembeli Pro2. Mungkin daripada pembeli Proton ke, Honda, Toyota ke, apalah, tak kisahlah. Di mana masa mula-mula dilancarkan dulu, sebahagian besar pembeli Myvi generasi ketiga adalah mereka yang sebelum ini membeli jenama bukan nasional. Bukan nasional pun, bukan daripada Proton pun. Tetapi mereka ni mengambil keputusan untuk mencuba produk berjenama nasional atas dasar reputasi Pro2 tau, dan tahap spesifikasi yang menarik masa Myvi generasi ketiga ni. Pokoknya Myvi generasi ketiga ni dia dah tak tinggi kotak sangat lah, dia nampak very sleek dan sporty kan. Jadi ni membuatkan ianya lebih menarik lah. Pembeli Myvi ni saya percaya akan lebih mudah tertawan dengan Ativa
kerana mereka memilih Myvi dulu sebagai satu model lebih nilai, bukan kerana harga tau, tapi kerana ia menawarkan ciri keselamatan dan keselesaan yang tak boleh didapati walaupun pada model bukan nasional yang jauh lebih mahal. Sebagai contoh lah, ciri macam ASA, ESC dan 6 beg udara dan sebagainya, kadang-kadang kalau awak beli model ataupun jenama bukan nasional, tak boleh dapat pun benda ni. Walaupun awak nak bayar pun, kena bayar mungkin lebih daripada 100,000 nak dapat ciri-ciri keselamatan macam ni. Jadi kali ni kemunculan Ativa ni dia datang dengan banyak ciri-ciri moden macam ni, dan saya rasa ini akan menarik minat pembeli Myvi variant AV lah, variant mahal, dan saya percaya akan berlaku migrasi yang agak besar daripada Myvi ke Ativa, kerana pembeli-pembeli ni mementingkan imej dan teknologi melebihi daripada pembeli arus. Saya rasa pembeli arus dia tak sangat mementingkan imej dan teknologi, tapi lebih mementingkan nilai dan practicality. Okey, jom kita tengok fakta-fakta yang kita tahu. Yang pertama sekali, kita tengok spesifikasi untuk Ativa ni jauh lah lebih hebat daripada yang ada pada Myvi. Bermula dengan, saya rasa kat sini enjin baru 3 silinder turbo 1 liter, jimat minyak kan. Lepas tu kita tengok dia ada semua variant diberikan ASA. Untuk Myvi variant basic tak adalah, yang 1.3 basic tu tak ada, tapi 1.5 semua dapat ASA. Lepas tu kita tengok Ativa ni ada autonomous driving level 2, maksudnya ada adaptive cruise control dengan radar. Ini satu yang kalau nak dapat untuk sekarang kena bayar hampir 100,000. Yang paling murah sebelum ni ialah Proton X50. Ni dah ada turun beza harga 20,000 lebih. Dah boleh dapat kereta ni pada harga 73,000 saja. Ada lagi satu ciri yang saya rasa penting ni, auto high beam. Kita bila mandu malam, saya lah sebagai contoh, memang nak pakai high beam, kadang-kadang nak kena pakai high beam pasal lebuh raya tu digelap kan, tapi nak on off tu kadang-kadang leceh juga. Sekarang kita biar kerja lampu low beam kan, tapi sebenarnya bila kita pasang lampu high beam ni, dia automatically nampak kereta depan dan akan turunkan sendiri. Ini satu ciri keselamatan yang sangat bagus. Saya kalau kereta ada auto high beam, memang saya pasang, memang kita dah tak perasan masa tu lampu tu turun naik sendiri, yang kita tahu jalan terang saja. Dan ada ciri-ciri lain lagi macam blind spot monitor, rear cross traffic alert, dan lagi satu, Ativa ni dia SUV, dia dalam segmen yang memang sedang panas, betul-betul panas. Jadi mungkinkah Perodua berasa Myvi sudah kurang relevan di zaman SUV ni? Mungkinkah Perodua akan membiarkan anak kesayangan mereka dikambing hitamkan? Untuk menjawab soalan ni, kita perlu melihat tindakan Perodua seterusnya lah. Kalau dia memang tak kisahlah dengan apa yang berlaku pada Myvi ni, kita tengok dia punya kemas kini kali ni mungkin kosmetik je lah, dan kalau tak ada apa-apa perubahan teknikal, saya rasa mungkin memang Perodua rasa Myvi ni untuk kurang-kurangnya yang generasi ketiga ni sukarlah dia nak terus lagi lah, kena musim mungkin pasal minggu SUV lah, musim SUV sekarang. Kalau kita nak tahu sama ada dia rasa Perodua tak nak biarkan Myvi ni mati, mungkin dia akan berikan ciri-ciri macam active cruise control ataupun ciri-ciri keselamatan terkini lah kepada Myvi ni masa facelift ni kan. Boleh je dia nak bagi benda tu, tapi kita tak tahulah sama ada boleh bagi ataupun tidak, segi harga macam-macam macam tu lah. Hakikatnya arus lah, tadi kan kita sembang adakah arus akan lebih berbahaya di sini. Arus ni sebenarnya dia ialah SUV yang sesuai dengan pembeli, macam saya cakap tadi, agak berbeza daripada mereka yang bakal membeli Ativa. Jadi bila kita tengok keadaan macam ni, saya rasa mereka yang akan membeli arus tu ada juga yang akan migrate ke Ativa. Tetapi mereka-mereka yang nak migrate ke Ativa ni ialah mungkin mereka-mereka yang tak memerlukan sangat kerusi barisan ketiga tersebut. Kalau mereka yang nak terpaksa kerusi barisan ketiga tu, dia tak boleh nak buat apa. Dia mungkin nak Ativa tapi tak boleh pergi. Tapi kita fikirkan orang yang beli Myvi memang dia tak perlukan kerusi barisan ketiga. Jadi untuk mereka bergerak lebih mudah. Dan juga seperti yang saya cakap tadi, pembeli-pembeli Myvi ni lebih kepada mereka yang muda dan mahukan gaya. Kalau dia tak kisah sangat gaya, mungkin dia beli model lain lah. Tapi kalau dia nak gaya, boleh beli Myvi. Pasal Myvi lah kereta yang paling bergaya sekali dalam segmen mampu milik dan compact. Jadi kat situ saya rasa the migration atau perubahan angin lebih mudah berlaku di kalangan pembeli Myvi. Untuk pembeli arus, dia tak ada choice,
kena duduk jugalah kat situ. Dan anyway, Arus ni dia dalam segmen yang masih lagi panas lah, SUV. So mungkin apa-apa pun SUV jugalah akan menang. Pasal di seluruh dunia pun kita melihat segmen pasaran-pasaran bukan SUV semakin mengecil, di mana setengah syarikat dah memang langsung tak fikir tentang sedan lagi dah berhenti buat sedan. Ada yang langsung dah berhenti buat sedan dan hatchback, hanya fokus kepada SUV. Bukan, saya tak 100% yakin dengan ramalan ni. Terus terang saya katakan bahawa tahap keyakinan saya dengan unjuran ni adalah sekitar 60-70%. Tapi antara sebab mengapa saya meneka begini ialah kerana dari awal bisik-bisik tentang model Ativa ni, tahun mungkin 2 tahun lepas, saya berasa mereka akan meletakkannya di antara Myvi dan Arus lah dari segi harga. Kat situ juga ada Alza, tetapi terbukti ni meleset lah. Jadi kenapa jadi macam ni? Walaupun meleset, saya percaya pengurusan Perodua lebih yakin ia tidak akan memberikan kesan terlalu teruk kepada Arus. Sebab tu dia memang overlap dekat Arus. Dan lebih kepada Myvi lah. Kalau dia dekat lagi dengan harga Myvi, pembeli Myvi tu akan lompat dengan ramai lah. Sebab itu dia letak kereta tu harga dekat Arus. Pasal dia rasa pembeli Arus tak sama dengan pembeli Ativa. Jadi bila harga dekat pun mungkin okey. Of course mungkin juga faktor cost lah, sebabkan spesifikasi yang ditawarkan dia agak tinggi. Jadi mungkin dia orang tak ada pilihan, terpaksa letak harga dekat Arus tu. Tapi saya rasa walaupun mungkin itu betul, tapi motivation dia mungkin juga nak jaga jenama model Myvi itu jugalah. Walau apa pun, saya rasa mereka lebih okey, lebih sanggup menerima hakikat jika pembeli Myvi pergi ke Ativa daripada pembeli Arus pergi ke Ativa. Jika pembeli Arus pergi ke Ativa, maksudnya dia orang punya market research out lah. You baru je launch SUV, dah begitu lama orang tunggu SUV compact, you launch Arus, lepas tu you launch Ativa, and you cannibalize sales Arus. Tu embarrassing lah, kira macam you tak tahu apa you buat kan. Tapi kalau ada berlaku cannibalization daripada penjual atau pembeli Myvi, yang ni pada saya untuk Perodua is okay, tak ada masalah sangat. Kerana apa yang berlaku ialah mereka daripada membeli Myvi yang harga paling tinggi dia dalam 58 lah, mereka pergi ke Ativa di mana harga pemula dia ialah RM62,000. Jadi kat situ menunjukkan mereka akan membeli kereta yang lebih mahal. Jadi ada anjakan. Kalau anjakan harga untuk daripada pembeli tak kisah. Pasal kalau mereka membeli model yang harga lebih tinggi, ini akan jadi selari dengan sasaran syarikat mana-mana pun lah, terutama sekali Perodua untuk meningkatkan image, dan secara langsung mereka nak tinggikan harga purata jualan produk mereka. Yang nak orang beli model lebih mahal, lebih banyak pada beli model lebih murah lah kan. Jika pembeli Arus yang bergerak ke Ativa, mereka gagal atas dua sebab lah. Perubahan harga tidak berlaku dan model Arus ni agak baru di pasaran. Sudah tentu Arus ni memerlukan lebih masa untuk bertapak dengan kukuh lah. Jadi kat situlah, itulah sebab kenapa saya katakan pembeli Myvi akan lebih bergerak ke arah Ativa berbanding dengan Arus. Dan sama ada kita akan melihat Ativa sebagai raja jalan raya baru, tak tahu. Tapi saya ada salah satu komentar dekat FTV. Dia kata Ativa ni akan bakal menjadi kereta favourite perempuan yang berkerjaya. Saya tengok tu saya macam, tapi saya rasa betul. Sebab yang banyak juga yang membeli Myvi ni ialah pembeli-pembeli muda, perempuan, yang memang dia orang ada duit lebih sebenarnya. Pasal orang perempuan ni dia pandai kot jaga duit kan. So dia orang ada duit lebih, dia orang kerja ada duit lebih. So dia orang boleh beli kereta yang elok dan cantik, dan tapi dia orang juga berjaga-jaga dengan duit dia orang. So tak perlu nak belanja lebih-lebih mengarut. So beli Myvi yang AV, dapat semua ciri-ciri keselamatan dan still jimat. Tetapi orang perempuan ni, dia orang suka SUV. Jadi dia orang suka SUV atas dasar keselamatan. Mula-mula saya ingatkan keselamatan pasal crash test lah, tengok ujian crash test ke pelanggaran macam tu. Tapi bukan sebenarnya. Dia orang punya minat terhadap keselamatan ni adalah pada tahap yang berbeza. Saya ada seorang kawan yang baru saja membeli CX-5. Dia dapat company car baru, dia nak CX-5. Sebelum tu dia pakai Kia Sportage. Jadi bila dia dapat company car baru ni, saya budget up to 200,000. So saya kata ada kereta yang lebih besar, lebih selesa. Dia kata tak nak, dia nak bawa sendiri. Kalau nak bawa sendiri, kenapa tak beli sedan aja ataupun hatchback, lagi sedap bawa. Dia kata tak rasa selamat
What do you mean? Tanya kan, kenapa? Apa maksud dia? Dia kata, itu bila you bawa, dan kadang-kadang you risau orang ragut kan. Jadi bila you duduk dalam SUV dia tinggi sikit, jadi orang nak tengok dalam kereta kita susah. Nah, jadi itu dia rasa lebih selamat atas dasar tu. Jadi kat sini Ativa ni dia akan tinggi daripada Myvi, dan betul ini akan memberikan pemandu perempuan rasa selamat tersebut. Dan saya rasa mereka ni lah pemandu perempuan yang berkerjaya, yang ramai membeli Myvi ni, dia orang ni akan lonjak pergi ke sana. Pemandu perempuan dia lebih senang nak lonjak macam ni atas dasar apa saya rasa. Pasal selalunya lah kalau kata dia orang dah kahwin pun, kereta family yang besar selalunya suami yang akan beli. Orang perempuan dia pakai kereta dia untuk pergi ulang alik kerja. Kereta family yang lebih besar, pihak suami yang akan beli. So dia tak kisah, dia boleh pakai kereta Ativa ni 5 tempat duduk aja, tak kisah, pasal ini untuk ulang alik tiap-tiap harilah, hantar budak pergi sekolah ke apa ke. Balik kampung selalunya dengan kereta keluarga yang lebih besar, yang itu selalunya suami yang beli. Kalau mereka tak kahwin lagi pun, dia orang tak risau, pasal kalau kahwin nanti suami selalunya akan ada satu lagi kereta ke, ataupun suamilah yang akan take care masalah transport untuk keluarga. So di sinilah di mana saya rasa Myvi yang akan lebih terkesan daripada Ativa ni, bukan yang Arus, walaupun harga Arus yang overlap seperti. Apa pun kita sama-sama tengok apa yang akan berlaku di pasaran lah. Saya sebenarnya betul-betul nak mendengar pendapat korang. Jadi tolong kongsikan di ruang komen. Dan lagi juga saya nak tengok apa lagi pendapat korang tentang Ativa ni. Adakah ia akan mendatangkan kesan kepada Proton X50? Saya rasa akan mendatangkan kesan kepada Proton X50 juga. Kerana untuk mereka yang sebelum ni tengok Proton X50 tu suka dengan ciri-ciri canggih, mungkin tak dapat nak stretch ke model yang memberikan ciri-ciri canggih seperti adaptive cruise control semua, terpaksa tengok sekarang dah ada pilihan RM73,000. Di situ juga ada voice command, di situ juga ada lane keeping assist, semua ciri-ciri canggih ada di situ, kecuali mungkin auto parking. Tapi kalau kereta kecil macam Ativa nak auto parking apa, memang mudah nak parking saya kira, dan tak perlukan ciri tersebut. Dan sunroof tu pada kebanyakan orang Malaysia lah, termasuk saya juga, ialah satu ciri yang memang nice untuk ada, shock tunjuk kat kawan-kawan, tetapi realitinya in the long term kita takut kalau dia rosak dan bocor, pasal kos nak membaiki ataupun menukarnya adalah sangat mahal. Sekian, sampai situ saja saya punya sembang hari ini. Kalau awak tengok sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau suka tekan butang like, dan kalau bermanfaat kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau belum subscribe, tolong tekan sikit subscribe. Kalau dah subscribe, tekan butang loceng untuk dapat makluman terkini bila kita connect video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.